Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So pagi ni kita jumpa lagi dalam sesi Sembang Santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB lah. Okey. So pagi ni kita nak sembang pasal apa? Okey, sorry. So mungkin pagi ni agak agak ni sikit lah, slow sikit lah suara maaf. So mungkin boleh kuatkan sound lah. Okey, so kita nak sembang pasal emas menutup kebocoran wang kita. Macam mana emas ni boleh membantu kita untuk menutup tu. Untuk yang belum mengenali Asia, so Asia adalah seorang suri rumah tangga, tapi aktif lah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan lah. Emas ni dia tak boleh lari daripada pengurusan kewangan. Macam-macam mana pun emas ni memang kita gunakan untuk membantu kita menguruskan kewangan peribadi kita dengan lebih baik lah, insya-Allah. So dengan ilmu maknanya kita boleh gunakan emas untuk menambah baik pengurusan kewangan kita. Okey. So pagi ni kita nak sembang-sembang. Kalau ada siapa yang bersama dengan Asia, boleh kongsikanlah tuan puan daripada mana, dan juga kalau ada nak bertanya soalan ataupun just nak sembang-sembang pun tak ada masalah. So pagi ni kita sembang santai saja. Kalau ada yang sambil-sambil makan kan, bolehlah. So Asia dah makan tadi, makan nasi lemak aja tadi. Okey, so kita nak bercerita menutup kebocoran ni. Macam mana emas boleh membantu menutup kebocoran wang kita. So first of all, bocor tu macam mana sebenarnya? Okey, bocor ni kita boleh detect bila sebenarnya kita ada matlamat lah. Kita ada matlamat, mana daripada awal bulan kita dah buat bajet untuk kita punya perbanyakan bulanan. Maknanya kita buatkan bajet. Contoh, perbanyakan bulanan ada berapa kan portionnya. Contoh kejap saya tunjuk. Ini contoh lah, contoh kan. Contoh. Okey, contoh. So, contoh. Ini. So, kata contoh, kita ada buat bajet lah. So, kalau orang biasa ni, orang biasa lah. Kita jadi orang luar biasa lah kan. Kita nak menguruskan kewangan kita. So, kita kena jadi orang yang dalam golongan kaya lah. Walaupun kita tak kaya, tapi mindset kita kena kaya. So, kita kena ada lah. Maknanya kita kena ada, daripada pendapatan kita tu kena ada tabung. Maknanya untuk melabur. Contoh melabur. Ada kita untuk tabung apa-apa matlamat kita lah. Contoh matlamat nak pergi haji ke, matlamat nak pergi umrah ke, matlamat nak buat rumah ke, nak bayar deposit rumah ke kan. So, banyak matlamat yang kita boleh buat lah. Melalui itulah yang kita boleh detect sebenarnya kita ni bocor atau tidak. Kalau kita di ruangan orang yang biasa tu, sebelah yang orang biasa, maknanya kita samakan kita punya pendapatan dengan kita punya perbelanjaan. Memang kita kata kita tak bocor lah, sebabnya memang kita gunakan untuk belanja je semua. Jadi memang kita kata okey lah, fine lah kan. Okey, fine. Pengurusan kewangan aku okey. Sebabnya aku belanja sama banyak dengan pendapatan aku. Bukannya aku belanja lebih daripada pendapatan, contoh kan. So yang worst sebenarnya lebih daripada pendapatan lah. Deposit setiap bulan. Macam contoh kata gaji 3,000, belanja 3,200. Dah kita mengurangkan nilai kekayaan kita 200 satu bulan, dan mana kita dah ambil duit tu. Kebiasaannya kalau zaman sekarang ni orang menggunakan kad kredit lah. Kad kredit maknanya kita nak menampung kurangnya RM200 daripada pendapatan kita yang kita gunakan sebenarnya. Sebab tu ramai orang yang muflis sebab kad kredit. Jadi kena hati-hati bila ada kad kredit. Bila hati-hati dengan kad kredit. Macam Asia sangat berhati-hatilah dengan kad kredit ni. So setiap bulan Asia akan bayar full lah. Belanja maknanya, tapi belanja tu kita tahu apa yang kita gunakan untuk kita punya kad kredit tersebut lah. Janganlah main pergi je jalan mana-mana swap sedangkan kita tak tahu dan kita tak ada bajet untuk yang kita nak belanjakan tu. Sepatutnya kita kena ada sediakan bajet lah. Sebab tu macam contoh kata pengurusan Asia untuk kad kredit tu sangat ketat lah. So maknanya ada bajet untuk setiap penggunaan kad kredit Asia tu, memang dah ada bajet. Ada bajet baru guna. Kalau tak ada bajet, jangan guna. Okey. So kalau kecemasan maknanya janganlah kita gunakan kad kredit. Gunalah alternatif lain. Macam ni, ambil duit daripada duit kecemasan lah. Jangan kita biasakan diri gunakan kad kredit sebagai alternatif untuk kita kata kecemasan. Lepas tu kita tak boleh bayar at the end kan. Dah ramai orang yang dimufliskan sebab kad kredit. Okey. So sebab kad kredit ni pun kadang dia punya sebab menggunakan kredit yang banyak sampai habis limit dah tu. Kebiasaannya untuk macam contoh kata beli handphone kan. Beli handphone untuk sebarang kegunaan, sebenarnya untuk belanja hangus lah. Kebanyakannya belanja hangus. Jadi sayanglah kita ada
Sebenarnya kita boleh memanipulasikan kad kredit untuk kita menyenangkan kita punya kehidupan. Tapi bila salah langkah, kita boleh di-move listkan sebab kad kredit. Ini memang bukan hype lah sebenarnya. Memang ini kenyataan. Ramai orang yang di-move listkan sebab kad kredit lah. Okey. So maknanya daripada tabung tu, kita ada tabung kan. Tabung untuk apa sebarang matlamat kita. Ada labur dan ada belanja. Jadi melalui inilah yang kita tahu. Kita burst belanja kita. Contoh gaji 3,000, kita buat setiap satu ni. Contohlah paling-paling bukan maknanya macam secara purata lah kita kata buat. Tapi kita kena detail lagi lah sebenarnya. Contoh secara purata, 3,000 gaji, 1,000 untuk tabung, 1,000 untuk belabur. Banyak lah tu kan. Tapi maknanya contoh. So tabung 1,000 untuk belanja. Bila belanja kita tak cukup, 1,000 tu, ni contoh so tuan-puan kena buat sendirilah dari segi bajet. Macam contoh bajet Asia yang Asia pernah tunjuk, macam contoh yang ini untuk balik kampung dengan jalan-jalan. So memang ada setiap bajet tu ada satu sampul lah. Macam contoh ini Asia punya lah. Ini tabung balik kampung nak jalan-jalan. So berapa sebulan? Contoh kata lain-lain apa-apa perbelanjaan lain kan RM150. So kalau kata contoh nak merapu bulan tu, nak pergi beli kasut ke sepasang, kata contoh RM150 ni lah bajet dia yang ada. Nak merapu lagi tunggu bulan depan. Macam tu. So ini balik kampung, jalan-jalan 100. Maknanya untuk kos-kos lain lah. Macam contoh nak makan ke sama-sama nak balik kan. So ini. So kena buat macam contoh lah, boleh buat macam ni. Okey. So bila kita ada belanja yang kita dah buat bajet kan, jadi kita tahu bila kita tak cukup. Kita dah macam contoh masuk dalam sampul macam ni, kita tahu bila kita tak cukup duit tu, maknanya kita dah bocor dah duit kita sebab kita kena ambil dalam tabung dengan yang labur tadi tu. Contoh yang contoh yang macam ni, maknanya mungkin boleh buat bajet yang lain lah, cara lain, tapi ini contoh lah yang paling simple lah kan. So mungkin kita boleh ambil, kita akan ambil lah tabung ke daripada labur. Jadi kita sebenarnya kalau dari segi aspek pengurusan kewangan, kita melambatkan proses kekayaan kita sebab kita dah orang kata pecah amanah pada kita punya pengurusan kewangan sendiri. Duit kita sendiri, tapi sebenarnya kita tak boleh lah. Jadi kita melambatkan proses kita untuk kaya bila kita ambil daripada sebenarnya yang kita untuk melabur, yang kita untuk tabung untuk sebarang matlamat tadi. Itu maksud bocor. Itu maksud bocor. Bila kita buat bajet, baru kita tahu sebenarnya duit kita bocor atau tidak. Kalau kita tak buat bajet, memang kita pakai aja kan. So kalau ada contoh yang bulan lepas pun, jadi kita ambil. Kalau yang contoh yang pernah Asia share, macam mana cara mempercepatkan kita bebas kewangan tu, salah satunya kena asingkan lah dari segi bajet untuk sebarang matlamat tu, kena asingkan akaun lain. Contoh dalam bentuk emas macam ni contohnya. Contoh so kita kena ada mekanisme lah untuk nak kita tak bocor. Contoh kita memang buat dalam bentuk wang. Contoh kata akaun, contohnya memang kita buat dalam tabung haji, contoh tabung haji. Tapi kebanyakan orang macam mana Asia nak share ni kan, emas ni boleh menutup kebocoran wang kita. Macam mana? So ramai orang yang apabila dia menyimpan dalam wang, sebenarnya dia tak boleh menutup kebocoran sebabnya ini salah satu sebab ini mentor Asia lah, Cik Muhammad Zulkifli ni. Cik Muhammad Zulkifli ni. Okey, ini mentor emas Asia, mentor emas dan juga mentor pengurusan kewangan lah. Dia ada tulis buku ni, wang emas menutup bertahan ketika gawat. Okey. So mentor ini pakar kewangan kan. So kita ikut pakar kewangan lah, sebab saya ni bukan pakar kewangan. Jadi saya belajar daripada mentor. Jadi saya kena cerita lah apa yang mentor saya cakap. Kita senang je dalam hidup ni, kita nak berjaya, kita tiru je cara orang berjaya. Okey, so dia kata walaupun kewangan adalah logik matematik. Kita kira-kira kan, kita buat kiraan kan. So tapi kita buat keputusan berdasarkan emosi. Kebanyakan masa kita buat keputusan berdasarkan emosi. Contoh kalau ada sale tu kan, contoh hari ni kan, sale 10-10 kan, sebenarnya emosi. Kalau kita tak buat bajet setiap bulan, contoh kata memang kita tak buat bajet. Kalau yang buat bajet pun boleh terbabas. Kalau tak buat bajet lagi boleh terbabas. Kalau yang buat bajet pun boleh terbabas kan. So kalau buat bajet maknanya dia dah nampak lah apa dia yang dia nak beli. Itu pun boleh juga dia lebih pada yang dia punya bajet. Tapi kalau yang tak buat bajet lagilah, dia ingat lagi duit dia yang ni kan
Maknanya kita buat logik, tapi bila kita justifikasikan dengan contoh keperluan, tapi masa tu kita ada duit. Contohnya kan yang kata tadi, kita punya dana untuk tabung, untuk labur, ada dalam bentuk RM. Bentuk RM dalam contoh tabung haji. Lepas tu kita pula linkkan tabung haji tu dengan bank kita. Sekarang kan boleh link kan online kan. So tabung haji boleh link dengan Maybank. Apa lagi? CIMB. Saya tak pasti CIMB ke tak. Tapi saya biasa dengan Maybank lah. So CIMB, Maybank dan saya biasa dengan Bank Rakyat lah. Macam itulah. Maknanya ada bank-bank lah yang boleh link-linkkan dengan tabung haji kita. So bila kita linkkan, maknanya senang kita nak gunakan yang kita kata so-called account untuk sebarang matlamat kita untuk jangka panjang ataupun jangka sederhana ataupun itu adalah dana kecemasan. Tapi bila kita linkkan dan kita biasanya memang kita akan tengok macam Asia pun memang tengok berapa dalam tabung haji aku kan. Contoh macam tu. So bila kita buat justifikasi, contoh kita tengok satu barang, mulalah kita justifikasikan. Contohlah beg lah. Kalau perempuan kan suka beg kan, beg, kasut. So kalau contoh beg, bila kita tengok beg, mulalah kita nak justifikasikan sebab kita ingat kita ada duit. Kita nak justifikasikan beg aku yang dulu yang sekarang pakai tu 2 tahun dah. Lama dah tu, bolehlah beli yang baru. Ni sale ni, contoh kan. Padahalnya sebenarnya beg tu boleh pakai lagi. Tapi kita justifikasikan sebagai perlu sebab dia 2 tahun dah beli. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Tak perlu pun. Sebab itu bukan keperluan lah. Sebabnya masih boleh pakai. Contoh kan. Tapi bila kita justifikasikan, sebab kita ingat kita ada duit, emosi kita membara lah. Sebab macam, okey, cantik beg ni. Lepas tu pula harga dia 300 ni. Sale hari ni harga dia jadi 100 contoh. So contoh kata-kata dia sale sampai 70% kan. Dia contoh lah 300 jadi 100. So kita emosi kita ingat kita ada duit dalam tabung haji. Dan tabung haji tu pula senang kita nak transfer untuk kita membeli. Tak kisahlah adalah platform apa kan. Kat FB ke, dekat Shopee ke apa ke, maknanya kita ada sebab kita ingat kita ada duit. Sebab tu bila ada dalam bentuk RM, kita emosi kita cepat. Ini kan yang Cik Zul cakap tu lah. Cuba perhati, emosi kita dengan duit adalah untuk belanja. Memang fitrah manusia. Emosi kita dengan duit adalah untuk belanja. Sebab tu duit tak boleh RM ni dalam bentuk RM yang kita nampak RM, tak kisahlah dalam bentuk kita pegang macam ni yang ada dalam wallet kita ke kan. Contoh ada 100 dalam wallet ke ataupun ada 100 nampak 100 dalam akaun ke, kita nak belanja. Sedangkan bila contoh tuan puan ada dalam bentuk macam ni, emas macam ni atau emas macam ni contoh kan pegang sendiri ataupun dalam yang akaun emas cap. Semalam saya cerita pasal akaun emas cap. Akaun emas cap maknanya kita nampak nilai gram dalam akaun emas tu. Nampak nilai gram. Jadi contoh kata kita contoh macam ni 10 gram. So nampak dalam akaun emas kita ada 10 gram. Okey. Kita memang tengok tu, kita tengok gram. Jadi kita sebenarnya kita punya emosi fitrah manusia adalah dengan emas ni kita nak menyimpan. So kita takkan sewenang-wenang untuk nak pergi tukarkan emas ni semata-mata sebab nak beli beg tadi. Contohnya harga 100 kita nak tukar. Contohlah yang ini mungkinlah kita sayang, kita kata tak boleh lah, ini harga 2000. Ni 2000 lebih lah kan 10 gram. Contohlah kita ada yang 1 gram macam ni. 1 gram macam ni. Kalau pergi jual harga hari ni dalam 250 lebih lah. 250 berapa hari ni? 235 contoh. 235. So cukup kan? RM235 kan kau nak beli beg tadi 100 kan? So tapi bila kita tengok benda macam ni, mungkin kita kata kalau contohlah beg kita memang koyak sangat pun kita nak beli, dia ada tempoh masa bertenang sebabnya sebabnya dia ada dua keadaan lah. Dia ada dua keadaan untuk kita nak jadikan emas kita ni ke dalam bentuk wang balik. So boleh pajak ataupun jual kan. So pajak ataupun jual, tengoklah situasi mana yang kita perlu nak pajak ataupun jual. Tapi dia ada tempoh masa bertenang. Tempoh masa bertenang. Okey, so contoh hari ni lah, sale kan 10-10. So tempoh masa bertenang, contohnya yang macam ni, kita nak pergi jual, kita nak pergi pajak contoh. Nak pergi kebanyakan mungkin pajak tak buka lah hari ni, hari Ahad kan. So macam contoh kita nak pergi pajak, nak dapatkan duit 100 untuk nak
nak pergi, kata nak beli tadi, beg tadi, dia tempoh masa bertenang. Tempoh masa bertenang, kita ambil masa. Contoh kalau bukan pun hari Ahad atau hari Isnin lah. Tu macam, aku nak belilah beg tu. So, kita nak pergi ke Ar-Rahnu lah. Okey, saya sebut apa ajak tu maknanya kita ambil yang Islamik lah, Ar-Rahnu. So, sebab nak beli beg yang beg lama kita dah pakai 2 tahun, maknanya bukannya beg tu sebab koyak ke memang kita tak boleh pakai, tapi kita boleh pakai lagi. Cumanya kita justifikasikan sebab kita dah pakai 2 tahun dan kita rasa lama dah tak up to date contohnya kan. So kita nak pergi Ar-Rahnu, nak pergi tukarkan ni kepada RM230 contohnya. Contoh kata dapat 200 contohnya kan. So kita nak pergi tukarkan tu di atas tempoh masa bertenang daripada rumah kita nak pergi ke Ar-Rahnu tu. Jadi kita boleh fikir balik, rasional balik. Sebab tadi je Cik Zul kata dia lebih kepada emosi. Bila kita rasional balik tempoh masa bertenang kita untuk nak tukarkan emas kita ni kepada dalam bentuk duit, dia jadi kita fikir balik, sayanglah emas aku, kenapa aku nak tukar beg aku elok lagi pun. Walaupun dah 2 tahun, tapi elok lagi pun. So tak ada masalah pun pakai benda tu kan. Contoh. So kita boleh rasional balik, emosi kita stabil balik dan kita kata, tak perlu pun beli. Tak belilah. Macam tu. Tapi bila kita ada duit, dia jadi lain lah. Okay. So, sebab tu emas boleh menutup kebocoran wang kita. Kecuali memang betul-betul sangat penting, memang betul-betul kecemasan tu memang tak, kita akan rasional juga, tapi maknanya memang kita kena jual. Sebabnya memang contoh kan, anak kita memang sakit, so kena masuk hospital swasta, tak boleh masuk hospital kerajaan, nak kena buat juga bayar deposit ataupun nak masuk ward ni, nak bayar deposit contohnya. So kita memang bila rasional pun kita tahulah benda tu memang kena. Contohnya. So kita pergi jual juga ataupun kita pergi pajak ikut keadaan lah. So kena ada ilmu lah, ada nak pajak ataupun jual. So maknanya bila keadaan macam tu, kita tahu benda tu memang penting, keperluan, bukannya hanya kehendak. Seperti yang kita tengok sale nak beli beg yang tak ada pun dalam senarai kita punya perancangan awal dalam bulanan tersebut. Okay. So itu pentingnya emas ni boleh menutup kebocoran wang kita. Okay. Boleh Boleh. So kalau kata macam tu, maknanya kita kena simpankan sedikit duit kita yang kita memang, kalau memang yang kita tak boleh menyimpan ni. Yang nak menyimpan. Bila kita simpan je dalam akaun, contoh tabung haji ke mana-mana lah, yang kita dah macam kita kenamakan itu adalah tabungan untuk untuk kita punya dana kecemasan ataupun sebarang matlamat lah, kan. Kita nak buat deposit rumah ke, nak buat untuk renovate rumah, bila masuk rumah nanti dapat kunci ke. So bila kita so-call macam tu, patutnya kita memang kena kuatlah emosi supaya kita tak bocorkan wang kita yang kita ada matlamat tersebut untuk membeli ataupun untuk kita buat apa-apalah. Ataupun contohnya kita nak invest ke, contoh nak invest kan, invest dalam kata contoh kita jumpalah, sebab banyak kan sekarang ni dah banyak balik skim-skim yang macam contoh pelaburan emas ni. Baru je 11-10 hari tu yang orang kena 120,000 dah ada orang kena macam scam lah. 3 mangsa sindiket pelaburan emas rugi 120,000. So sangat sayang lah kan. Kita dah simpan, contoh lah ini berapa orang mungkin, contoh, tak kisahlah, mungkin contoh ini dalam 3 orang saya ingat dalam berita ni. Contoh kalau kita kata seorang lah 120,000 dia dah simpan, contoh kata dia nak buat sebagai dana persaraan dia lah nanti bila dia bersara. So macam sayang kan duit kita. Sebab kita lebih kepada emosi lah kita nak ni. So yang ini penting juga kita ada ilmu lah. Memang penting sangat lah, bukan penting juga, penting sangat kita ada ilmu. Sebab kata bila ada pelaburan macam ni yang mengatakan, ini yang pelaburan ni mengatakan dia akan dapat benefit lah, dapat untung 3 hingga 11% dalam masa 3 hari. So kalau kita ada ilmu, macam contoh Asia baca daripada buku lah, Tuan Azizi Ali ni jutawan dari planet Jupiter. Beliau mengatakan kalau pelaburan 10% lah ke atas, macam contoh dapat 10% atau 12% kan, 1 tahun, bukan 1 hari atau 3 hari, tak, itu pun sangat bagus sebenarnya. So kalau contoh macam yang kita rasa macam sangat, macam kalau orang yang ada ilmu sedikit ni, dia rasa macam scammer lah. Takkanlah orang tu nak bagi keuntungan pada orang 3 hingga 11% dalam masa 3 hari. Sedangkan kalau contoh dia boleh buat sendiri, kenapa nak bagi ke orang lain? Baik dia pergi buat loan bank, dia sendiri masuk benda tu. Jangan bagi ke orang, biar dia kaya seorang.
Okey. So kita janganlah bocorkan wang kita dalam bentuk macam ni lah. Bentuk macam ni. Okey. So kalau kata macam tu, maknanya emas ni memang boleh membantu menutup kebocoran orang lain lah. Menutup kebocoran ramai orang. So ini salah satu testimoni. Salah satu testimoni pasal kebocoran wang kan. Maksudnya, okey, Cik Mak Fahmi ni, dia mula kenal emas. Sorry, saya tak nampak. Okey. Dia mula kenal emas. Dan macam ni. Kalau dijual harga hari ni dalam. Okey. So, dia mula kenal emas pada tahun 2014. Sebelum tu, duit selalu bocor. Kerja dia dah kerja 2 tahun. Tapi simpanan tak pernah ada. Maknanya dia masih ada matlamat, dia nak simpan juga. Dia simpan, tapi bila dalam bentuk wang, duit dia hilang lah. Simpan, lepas tu hilang. Lepas tu ada sikit je hilang. Kalau saya suka sebut ayat syahid lah, syahid tak berkubur kan. Syahid tak berkubur. Hilang ke mana-mana tak tahu. So lepas ilmu emas 2014, alhamdulillah simpanan dia semakin bertambah. 2018 doktor 2018 dia jual sebahagian emas dia tu untuk modal buka klinik. Sebab dia kata bila simpan emas, kita dah tak ingat dah nilai simpanan kita. Macam saya cakap tadi, kita hanya ingat nilai gram yang kita ada. Kita tak ingat nilai. Contoh saya nak cerita kat sini, saya pun tak ingat pun sebenarnya. Saya beli berapa pun saya tak ingat. Tapi saya tahu sekarang sebab saya tengok dalam website Public Gold, harga dia kalau beli 2,500. Okey. So, macam contoh yang ini, harga dia 5,000 lebih. 5,000 lebih, sorry. Saya tak ingat. Saya tak ingat. Sebab saya ingat ini 20 gram. 21.25 gram. Betul. RM5,499 hari ini. So, kalau saya tak tengok, saya tak ingat pun. Saya tengok ni, saya nampak 21 gram. 21.25 gram. Jadi, kita tak ingat. Bila kita tengok emas ni, kita tak ingat pun RM dia berapa, yang kita nampak gram. Okey. Maknanya yang kita penting berapa gram emas kita bertambah. Itu yang penting kita. Dan kita contoh, kita nak bayar zakat pun, kalau dah kita cukup zakat pun, akhir tahun kita kena tengok je berapa gram. Baru kita convert kan untuk kita bayar zakat. Jadinya nilai kekayaan kita makin bertambah. Kita tak nampak RM, jadi kita asyik nak simpan. Dalam masa sama, kita boleh merawat kebocoran wang kita. So, siapa yang kaya? Kita sendirilah kan. Siapa yang menyimpan tu, dialah yang kaya. Sebab dia nak menambahkan dia punya kekayaan melalui emas. Ini bukan seorang aja, memang ramai. So ada lagi korang lain kan. So ini Puan Hidayah Abdul Kadir. Dia kata setuju sangat Tuan Zul. Duit makin besar nombornya, makin besar nafsu nak berbelanja. Bila kita tengok dalam akaun kita ada contoh 10,000 kan. Contoh kita nak buat untuk deposit, bukan deposit lah, maknanya bila kita dapat kunci rumah, kita dah beli rumah ni. Kita dah dapat beli rumah. 2 tahun lagi, biasa kan dalam 2 tahun kan. So kita akan dapat kunci lah. Bila dapat kunci, kita kan nak buat grill kan. Penting kan? Itu keperluan lah buat grill. Nak buat grill, contoh kalau nak buat auto gate tu, itu kehendak lah. Contoh nak buat grill, grill keperluan. Nak pasang lampu, nak pasang kipas, nak pasang chandelier tu kehendak. Nak pasang lampu, pasang kipas kan, itu memang penting kan. Nak pasang aircon tu pun satu kehendak lah. Tapi kalau sekarang ni macam satu keperluan kan. So kita tentukan sendiri apa kehendak kita, apa keperluan kita. Contoh bila masuk rumah, okey. So contoh kita nak masuk rumah, kita dah ada contoh 15,000 contoh lah. Dah setahun setengah kita simpan ada 15,000. Lepas tu bila nampak macam contoh kan yang Puan Hidayah ni cakap, duit makin besar nompunya, makin besar nafsu kita nak berbelanja. Sebab kita tengok duit kita ada banyak. Mulalah kita rasa macam duit aku banyak ni. Dia mula menerawang kita punya emosi nak beli benda-benda yang kita rasa macam perlu, tapi sebenarnya hanya satu kehendak dan sebenarnya tak penting pun. Bila kita tukarkan dalam bentuk macam ni, salah satunya bentuk macam ni, bentuk emas macam ni, pelaburan macam ni, kita lagi emosi kita terkawal lah. Okay. So maknanya bila nafsu emosi kita terkawal, kita boleh menutup kebocoran wang kita. Okay. Ni Puan Hidayah cakap lagi sekarang kan. Sekarang makin bahaya. Walau tak ada cash di tangan, boleh swap je debit card. Kan kita Shopee debit card, kad kredit boleh, debit card boleh. Tapi debit card at least kita ada duit sendiri. Kalau kredit card lagi bahaya, sebab duit tak ada, kita pinjam dulu. Akhir bulan baru macam okey, dah tak ada duit juga, okeylah bayar minimum. Sangat bahaya.
So kawal penggunaan kad kredit tuan-puan. Saya pun sangat kawal. Saya sangat kawal. Okay. So jadi saya biasakan, ni puan cakap saya biasanya akan alihkan sebahagian siap-siap dalam bentuk emas sebagai simpanan masa depan. So dapat duit, kalau contoh memang tuan-puan boleh simpan sedikit, nak simpan sedikit dalam wang, memang patutlah sebenarnya untuk dana kecemasan 3 bulan pendapatan kena dalam bentuk wang, sebab senang kita nak cashkan lah bila kita nak. Dan juga kita tak ada risiko lah. Contoh kata emas ni dia ada risiko lah sedikit. Kalau contoh yang untuk jangka masa pendek, dia akan ada turun naik harga, jadi mungkin akan dapat penurunan lah daripada harga masa kita beli. Tapi kalau contoh kita memang tak boleh, maknanya kita memang simpan tak dapat kita punya contoh 3 bulan pendapatan, ataupun memang matlamat kita untuk nak kita simpan, contoh nak buat untuk nak masuk rumah baru, memang tak dapat, so kenalah tukar cara penyimpanan tu. Okey. So dia kata disimpankan sebahagian dalam bentuk emas sebagai simpanan masa depan. Tinggalkan sedikit sahaja cash dalam bank untuk belanja keperluan. Bila kita ada je untuk belanja cash dan untuk belanja keperluan saja, jadi nafsu kita tak banyak lah. Sebab kita ingat duit kita ada banyak tu je. Contoh kita kata memang cukup-cukup je. Macam saya memang keluarkan awal bulan cukup-cukup untuk saya letakkan dalam sampul-sampul saya ni. Jadi dalam bank saya ada sedikit sajalah. Ada sedikit saja. Yang lain tu saya dah tukarkan kepada emas, contohnya macam tu. So untuk matlamat masa depan. Jadinya dengan cara ni kita boleh meminimumkan kebocoran wang kita. Okey. Bila kita benda-benda yang sangat penting, sangat perlu, maknanya keperluan, itu boleh tak bocor lah kan. Okey. So maknanya sekarang tengok ni ada 2 lah, ada banyak lagi testimoni lain. Saya tak tunjuklah kat sini. Tapi maknanya orang mengakui, bila orang yang dah mula simpan emas, dia mengakui emas tu boleh menutup kebocoran wang dia. Macam ada satu contoh, encik ni dia kerja 3 tahun tak ada simpanan. Lepas tu dia kenal ilmu emas ni, jadi ditukarkan emas, duit dia sebagai emas lah. Lepas tu dia nak kahwin, dalam masa setahun dia boleh simpan emas untuk kahwin, tak perlu buat simpanan tak pinjaman walaupun sedikit. Memang semua totally yang dia simpan dalam emas tu yang digunakan untuk belanja kahwin dia. Semua sekali lah, hantaran ke apa ke kan, semua sekali. Belanja kenduri ke apa, semua memang dia tak ada ambil simpanan pun, tak ambil loan pun. So sangat amazing kan? Sangat amazing. Bila dengan emas, sebabnya kita menutup emosi kita untuk berbelanja, dan juga bila dengan emas kita lagi nak menyimpan. Macam contoh saya simpan, lepas tu macam bila tengok ni jadi lagi saya nak simpan. Berbanding dengan duit, contoh saya ada 100, saya dah nampak dah benda saya boleh beli kan. 100 kan kita boleh convert terus. Okey, ni kalau pergi shopping ni boleh ni dapat ni. Kan? So sebenarnya jangan risaulah. Itu memang menengok emosi nafsu orang yang normal lah. Kita normal kan, kita manusia kan. Tapi kita kena kontrol lah benda tu. Sebabnya dengan pendapatan kita yang limited, kita punya kehendak yang unlimited, jadi kita kena kontrol macam mana kita boleh mengawal nafsu kita, mengawal emosi kita daripada berbelanja yang tidak perlu untuk kita capai pada matlamat kewangan kita. Okey. So tuan-puan memang kena, saya pula ini peringatan pada diri saya sendiri juga. Maknanya kita kena ada matlamat lah, matlamat. Ini contoh matlamat simpan emas. Tapi matlamat ni sebenarnya boleh aja ditukarkan ke dalam bentuk-bentuk yang lain lah. Macam contoh kata matlamat kita nak semua ni melalui apa? Melalui hartanah. Tapi saya cadangkan lah, kalau orang yang nak bermula nak ada hartanah pun, emas ni boleh membantu tuan-puan mempercepatkan tuan-puan mendapatkan hartanah. Sebab dia menutup kebocoran wang kita tadi. Jadi kita nak guna sebagai contoh, kata kita nak beli tanah. So mesti tanah mesti ada nak bayar deposit, nak bayar untuk lawyer, untuk kos-kos ke apa-apa kan, nak untuk pecah tanah ke apa ke, semua kena ada duit. So bila kita dah menutup kebocoran wang kita melalui emas, kita akan ada simpanan tersebut. Jadi kita boleh gunakan untuk kita nak beli aset, aset rumah tanah tadi kan. So apa-apalah, memang emas ni boleh membantu mempercepatkan kita capai matlamat kita, untuk bebas kewangan ke, untuk bebas hutang ke, untuk dapatkan sebarang matlamat simpanan kita, matlamat kewangan kita. Ini bukan matlamat simpanan emas saja, ini sebenarnya matlamat kewangan lah.
Bila kita ada matlamat ni, kita lagi terjuruslah kita punya pengurusan kewangan kita lagi baiklah sebenarnya. Berbanding kita tak ada matlamat. Kita hidup sehari-hari tanpa ada nak fikir nak buat apa nanti, contoh 5 tahun aku nak buat apa. 10 tahun aku nak buat apa. So pentingnya lah, penting tuan-puan kena baca lah. Saya pun baca, insya-Allah saya pun baca, dan saya nak jadi orang yang mengamalkan lah apa ilmu yang saya ada. Baca saja kan. Saya peringatan untuk diri saya sendiri juga. Kadang ada juga yang kita baca dan rasa macam tak payahlah buat, macam tu kan. So kena buat. Bila baca ada ilmu, kena buatlah supaya kita boleh menambah baik kita punya pengurusan kewangan melalui contoh saya melalui emas lah. Saya buat melalui emas. Saya dah nampak saya punya kewangan saya makin baik melalui emas ni. Jadi saya pun berkongsi dengan sesi-sesi live saya ni. Saya berkongsi macam mana emas yang membantu saya untuk, contoh saya nak sampai matlamat saya ni. Okay. So dengan ada matlamat ni lah, contohnya yang saya buat ni, contoh saya ada yang saya nak pergi umrah pun, saya dah berjaya pergi umrah. Untuk dana persaraan saya pun maknanya saya ongoing lah, simpan untuk dapatkan masa, contoh kalau paling bagus lah sebenarnya kita ada 1.2 juta harga nilai emas semasa untuk sebagai dana persaraan lah. Maknanya dana persaraan kan, persaraan nanti kita dah tak boleh bekerja kan, kita tak boleh bekerja seperti sekarang. So kalau contoh kita ada 1.2 juta dalam bentuk emas, maknanya kita boleh boleh jual lah benda tu untuk kita nak menjalani hidup yang selesa lah masa tu. Jadi kita jangan harapkan lah, contoh kata kita ada anak, contoh anak ramai, saya nak seorang je, tapi saya insya-Allah kita macam kita tekatkan matlamat lah. Kita pelihara kita, macam kata berdidik anak kita untuk dia jadi orang lepas ni, tapi kita tak ada niatkan dia untuk jadi kita punya tabung persaraan kita nanti. Sebab mungkin kehidupan dia lagi mencabar nanti selepas ni kan. Kita pun, mak kita dulu pun dengan tak ada kerja yang elok pun boleh belanja, boleh sara kita. Tapi kehidupan sekarang sangat mencabar, maknanya kita kena jangan berharap pada orang lain lah maknanya kan. Okay. So kesimpulan saya, Asia, maknanya emas memang boleh menutup kebocoran wang kita. Sebab dah ramai orang terbukti, dan Asia juga dah terbukti boleh menutup kebocoran wang Asia melalui emas. Dengan simpanan macam ni, simpanan emas 99 macam ni, sebenarnya anda boleh memendekkan kadar keuntungan, masa keuntungan, mendapatkan keuntungan melalui emas ni. Kalau contoh anda beli anda beli yang emas perhiasan, sebenarnya itu lagi melambatkanlah kadar keuntungan anda dapat nanti, melambatkan proses anda mendapatkan keuntungan. Sebab di situ ada kos-kos upah, ada spread ataupun susut nilai yang sangat tinggi. Sebab tu saya berkongsi, saya menunjukkan pasal emas macam ni lah, emas pelaburan, emas 999. Okay. So macam kenapa saya pilih public gold, sebab dia mempunyai package yang lengkap untuk saya menyimpan emas dengan public gold. Okay. So kalau tuan-puan jumpa yang package yang lengkap macam public gold, so tak ada masalah lah sebenarnya nak menyimpan dengan platform-platform lain. Tapi bagi saya platform public gold sangat membantu saya untuk mempercepatkan proses saya, untuk untung, dan juga saya tak ada risiko dari segi menyimpan emas public gold ni. Sebabnya dia berjanji akan beli, apa keadaan pun dia berjanji akan beli emas yang dia jual kepada kita. Okay. So itu salah satu package yang saya rasa macam, so kalau saya simpan, so tak ada masalah pun nak dapatkan duit nanti selepas ini. Okay. So kesimpulan lagi sekali, emas boleh menutup kebocoran wang kita. So boleh cuba untuk nak simpan emas, tukarkan duit tuan-puan ke dalam bentuk emas lah. Okay, so setakat itu saja. Kalau ada rasanya ada ilmu yang tuan-puan baru tahu dan rasanya patut orang lain pun tahu, so tuan-puan bolehlah tekan share live saya ni untuk orang lain pun dapat ilmu yang sama. Jadi dalam masa yang sama tuan-puan dapat pahala lah, sedikit pahala. Hanya berterusan selagi orang tu dengar dan dia amalkan juga apa yang ilmu yang Asia sharekan ni. Jadi tuan-puan dapat pahala, Asia dapat pahala, tuan-puan pun dapat pahala. So semoga kita jadi orang yang lebih boleh memberi kebaikan kepada orang lain setiap hari, dan cuba menambah baik nilai hidup kita dan juga nilai hidup orang lain. So kita jumpa lagi, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.